عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. آمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita melafazkan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran di atas segala limpah kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, dan bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ni dapat sama-sama kita meneruskan bacaan kitab Bughyatul Tullab pada menyatakan bab puasa muka surat yang ke-102 baris yang kelima daripada atas. Tu yang ketiga. Yang ketiga daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan jika berniat ia seorang pada malam yang ke-30 daripada bulan Ramadan, aku puasa esok hari daripada Ramadan. Jika ada ia daripada Ramadan, sahlah niatnya. Kata musannif, dan jika berniat ia seorang pada malam yang ke-30, malam yang ke-30 seorang tu berniat daripada bulan Ramadan. Dia niat lagu mana? Aku puasa esok hari daripada Ramadan. Jika ada ia daripada Ramadan, sahlah niatnya seorang dan puasanya seorang. Kedua-dua sah. Niat dia sah, puasa pun sah. Atah dan puasanya tu atah pada kata niatnya mana. Jika ada ia daripada jika ada ia esok hari daripada Ramadan, kerana asalnya lagi kekal keadaannya esok hari tu daripada Ramadan. Ini rasa baca dah. Habis. Mas'alatun hazihi mas'alatun. Ini satu masalah. Jadi mas'alatun tu i'rab dia jadi khabar mubtada mahzuf. Takdirah hazihi mas'alatun. Ini satu masalah. Apa masalah? Jikalau serupa. Serupa ni mana kesamaran. Jikalau serupa, yakni kesamaran. Mana tulis serupa ni maknanya kesamaran. Dhabit lagu tu lah.
Jikalau serupa yakni kesamaran. Jikalau serupa atas seorang, mana kesamaran atas seorang bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Dia kesamaran. Kesamaran bulan Ramadan ke bulan yang lain. Jadi dia sama. Nah, sama tu sebab apa? Sebab tertawan, kena tangkap, kena penjara. Sebab tertawan oleh kafir atau terpenjara, dia kena tawan, dia kena penjara, tak tahu bulan berapa pun dia tak tahu. Bulan Ramadan ke bulan Syaban ni, dia keliru. Kita ada luar ni tak apalah ada Facebook lagi, WhatsApp lagi ada kalender lagi, dia duduklah penjara ataupun ditawan oleh orang kafir, kafir harbi lah ni kemudian dia tak tahu sama dia jadi sama Syaban ke Ramadan, Syaban ke Ramadan ke Syawal dah maka hendaklah ia seorang ijtihad ini sungguh-sungguh seperti mana banding dia seperti ijtihad pada menentukan kiblat dan waktu bagi sembahyang. Dia kena ijtihad lah. Pada menentukan bulan Ramadan kah ataupun tidak. Sama bandingannya seperti ijtihad pada masalah kiblat, ijtihad pada masalah masuk waktu sembahyang. Samalah juga pada ijtihad bulan Ramadan ni. Maknanya dia tak boleh dah dia kesamaran terus dia nak puasa terus, tak boleh dia kena ijtihad. Tu. Dan jika puasa ia seorang sebulan, puasa tu dengan tiada ijtihad. Tadi dia kesamaran kesamar bulan Syaban ke bulan Ramadan, kemudian dia puasa, tak ijtihad puasa. Tanpa ijtihad, apa hukumnya? Tiada sah puasanya seorang, tak sah. Sebab apa tak sah? Kerana taraduk, berpapah hati pada niatnya seorang tu. Ini masalah tadilah orang yang terpenjara, ditawan. Kita yang berada di luar ni, nak lagi zaman sekarang ni dah tak berlaku kesamaran bulan kerana kita dah ada apa media sosial dah ada Facebook dan sebagainya, mana kita tahu maklumat tu, kalender pun ada samaran lagi tu, minum air ketum pun jadi habis. Dan jikalau tercengang ia seorang, dan jikalau tercengang ia seorang, tiada didapat ni, tiada dapat ni tafsir bagaimana tercengang. Tercengang tu apa? Mana orang tercengang tu apa dia? Nanti satu dia nak cium dengan hurai tu, tercengang tu tiada dapat tu tafsir bagaimana tercengang tu. Dan jikalau tercengang ia seorang, tercengang tu tiada dapat kenyataannya seorang. Tu tiada dapat kenyataannya seorang Ramadan dan lainnya nyonya Ramadan pada ijtihad nyonya itu. Ijtihadnya seorang itu. Ijtihad dah tapi masih tercengang lagi tu. Ada tiada dapat kenyataannya seorang Ramadan dan lainnya Ramadan pada ijtihadnya seorang itu. Jawab tiada wajib ia seorang puasa sebab ketiada yakin masuk waktu, yakni masuk waktu puasa iaitu bulan Ramadan. Masuk waktu yakni masuk waktu puasa yakni bulan Ramadan. Tak payah puasa sebab apa? Tak yakin. Tak yakin masuk waktu ke tak, suka semayang. Kalau tak yakin masuk waktu, mana boleh semayang? Kena ijtihad dululah. Dah tak ada jam, tak ada apa, nak ijtihad dulu. Puasa pun lagu tu lah. Kalau kesamaran bulan Syaban ke bulan Ramadan, kena ijtihad. Kalau puasa dengan tak ada ijtihad, tak sah. Itu.
kalaulah dia ijtihad tapi masih tercengang lagi, tak dapat menentukan bulan Ramadan lagi, tak yakin lagi, tak boleh puasa. Sebab ketiada yakin masuk waktu, yakni waktu puasa iaitu Ramadan lah. Ini ingat masalah bagi mereka yang tadilah yang tertawan oleh orang kafir ataupun yang terpenjara, mana tak ada maklumat apa lah. Kita ada luar ni banyak maklumat nah. Habis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jikalau kesamaran atas seorang malam dan siang, dan jikalau kesamaran atas seorang malam dan siang, tulis itu yakni seperti orang yang duduk dalam gedung yang gelap. Nah, seperti orang yang duduk dalam gedung yang gelap, duduk dalam berjarah tanah ni, bukan tahu siapa mana. Itu. Dan jikalau kesamaran atas seorang malam dan siang, yakni seperti orang yang duduk dalam gedung gelap, nah, ataupun penjara bawah tanah, tak tahu siang dan malam. Ni dia kesamaran, tak tahu siang ke malam. Kita ada luar ni tahu juga nah. Walaupun kena perintah kawalan pergerakan, tahu siang malam. Nah, ni hak mereka yang duduk penjara bawah tanah masalah. Jadi tak tahu nah. Tak tahu malam siang dah duduk gelap dah nah. Nescaya wajib ia seorang ijtihad, dan puasa ia seorang pada ketika ijtihad akan siangnya seorang, tiada wajib qada, jadi qada puasa atasnya seorang. Dan jika tiada nyata salah, salahnya seorang yang ijtihad tadi, mana dia kena ijtihad lah. Nah, malam ke siang. Nah, maka jika puasa ia seorang dengan ijtihad, dengan ijtihad, maka nyata puasanya itu jatuh dalam bulan Ramadan, maka jadilah puasanya itu tunai. Jika ia seorang meniatkan qada sekalipun, jatuh tunai juga nah. Dan jika jatuh puasanya itu kemudian daripada Ramadan, jadilah puasanya qada sebab dia ijtihad dah. Tengok bulan Syawal lah, jadi qada. Kerana jatuh puasa tu kemudian waktunya puasa, atau jatuh ia puasa pada Ramadan yang di belakangnya, yakni yang pada tahun yang kemudian, sejatuhlah puasanya nyonya seorang, sejatuhlah puasa-puasanya nyonya seorang dengan nisbah baginya. Ada kalimah jatuh je. Tu dah. Jatuhlah puasanya nyonya seorang, dengan nisbahkan baginya seorang. Ada kalimah jatuh. Dhabitlah dengan nisbah baginya seorang, dan memadalah baginya seorang, dan jika diniat qada sekalipun jadi ada juga. Nah, sebab apa? Sebab ada ijtihad dah. Sebab tu suruh ijtihad nah. Habis. Dan jika nyata kurang bulan yang dipuasa itu sehari, dan padahal adalah bulan Ramadan genap 30 hari, wajib atasnya seorang qada sehari. Dia puasa 29 hari ya. Bulan Ramadan ada 30 hari contohnya nah. Dia kena qada boleh lah. Dan jika jatuh puasanya itu dahulu, sebelum daripada bulan Ramadan, maka ditilik jika didapatnya seorang bulan Ramadan belum puasa wajib atasnya atas seorang puasa pula pada bulan Ramadan yang didapat nyonya Ramadan itu. Dia pergi puasa bulan Rejab. Nah, dah ada ijtihad kesamaran, duduklah berjaga nah. Puasa bulan Rejab. Baru bulan Rejab. Dia kena puasa lain. Lepas tu kena puasa lain. Dan jika tiada didapatnya seorang bulan Ramadan, seperti diketahui nyonya seorang,
akan keadaan nyonya seorang dalam bulan Syawal umpamanya dah lepas dah puasa, masuk bulan Syawal, wajiblah atasnya seorang mengqadakan dia puasa kerana nyata puasanya seorang yang dikerjakan dahulu dan masuk waktunya waktu Ramadan, maka iaitu puasa yang dikerjakan dahulu daripada masuk waktunya tu tiada memadai. Ini sama lah. Ini sebab dia ijtihad, Dan jika tiada nyata satu hal, satu kelakuan dari yang tersebut itu kelakuan, maka membadal puasanya seorang kerana yang zahir sah ijtihadnya. Ada ijtihad tu sah dah. Kalau nyata baru jadi qada ke, jadi tunai kan. Habis. Itu rukun yang pertama, niat. Panjang juga dia bahas niat saja pun berapa lah 3 muka bab niat saja. Kita boyah dah. Sempurna 3 muka. Ini masuk rukun yang kedua. Rukun yang pertama itu niat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, rukun yang kedua, rukun puasa yang kedua, imsakun. Syarat imsakun, yakni imsak, menahan diri nyonya seorang daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Itu rukun yang kedua. Rukun pertama niat, rukun yang kedua imsak. Apa makna imsak? Yakni menahan dirinya seorang daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Saya disebut Maka setengah daripada yang membatalkan puasa itu, banyaklah dia sebut setengah ni. Setengah daripada yang membatalkan puasa itu jima'. Jima' ni setubuh lah. Aku ada hak tak faham aku hak menonton, ada menonton di rumah tu aku hak tak cukup umur lagi. Jima' ni maknanya setubuh lah, bukan istima'. Jima' tu lain pula Iaitu jima' tu. Iaitu jima' dengan memasukkan sekalian hasyafah zakat. Hasyafah ni maknanya kepala zakat. Topi keledar tu tu punya hasyafah zakat. Kalau masuk separuh tak batal lagi. Masuk sekalian. Atau qadar hasyafah nyonya seorang pada zakar yang terpotong. Zakat kerak. Main tekro je. Bola tekro lekat dekat hasyafah, nak sepak jam. Dia kira qadar, ni ke qadar tu. Masuk tu ke dalam faraj. Ini kemaluan perempuan. Jikalau dubur manusia atau binatang sekalipun. Dubur ni mana punggung. Jikalau dubur yang punggung manusia atau binatang sekalipun. Kambing ni, gendah kambing ni. Batal je habis. Maka jawab dia, maka batalah puasa nyonya seorang dengan demikian itu. Ada dengan, ada kalimah gugur. Kalau tengok dalam kitab tu dia kata maka batalah puasanya yang demikian itu. Dia ada kalimah dengan yang demikian itu. Ada dengan tu hak mengaji kena ada kitab tak ada kitab payah lebih. Maka batalah puasanya seorang dengan demikian itu memasukkan sekian hasyafah zakat atau qadar hasyafah ke dalam faraj. Jikalau tiada inzal sekalipun, jikalau sekalipun tidak mengeluarkan air mani sekalipun, apabila tenggelam hasyafah zakat ataupun qadar hasyafah zakat bagi yang terpotong zakat ke dalam faraj, sekalipun tidak inzal, tidak keluar air mani, hukum dia batal puasa. Kaidah, jika syarat, dengan syarat jika tahu ia seorang akan haramnya jima', dan lagi disengajanya seorang, lagi dengan ikhtiarnya seorang,
lagi adalah ia seorang tu wadih, mana nyata laki-laki atau perempuan. Wadih mana nyata laki-laki atau perempuan. Adapun jika ada ia seorang jahil akan haramnya jima'. Kalaulah dia tak tahu bulan puasa tak boleh nak berjima', bukan bulan lah, siang hari ni, malam tak apa. Siang hari bulan puasa tu tak boleh jima', batal puasa, dia tak tahu. Sebab apa? Sebab baharu masuk Islam. Dia tak tahu tu sebab baru masuk Islam. Kalau kita hak Islam dah tapi tak tahu lagi, tu tak kira lah. Atau ada ia seorang, jadi daripada tempat yang jauh daripada ulama. Memang jauh tempat dia daripada ulama, dalam gunung kan, mungkin di pergunungan yang jauh tu. Atau jima' ia seorang dengan lupa nyonya jima'. Terlupa. Ada pula terlupa ni. Baru nikah lah ni. Atau digagahi orang akan jima' tu. Orang suruh dia jima'. Mu tak jima' siaplah kerak kan. Tiada batal puasanya seorang dengan jima', sebab digagahi, dipaksa. Semua hak tadi tu, jahil dengan sebab masuk Islam, baru masuk Islam, ataupun perkampungan yang jauh daripada ulama, ataupun jima' tu dengan sebab terlupa, ataupun dengan sebab digagahi, dipaksa, maka sekalian yang disebut tadi tiada membatalkan puasa. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi tiada batal. Mana tiada batal puasa jika ada ia seorang tu khunsa muskil. Apa dia khunsa muskil? Yakni mereka yang mempunyai dua kemaluan. Ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan. Kedua-dua kemaluan berfungsi. Itu kemaluan khunsa muskil. Ada kat dia tu kemaluan laki-laki, ada pada dia tu kemaluan perempuan. Kedua-duanya berfungsi dengan baik. Maka tu dia panggil muskil. Kalau salah satu berfungsi tak panggil muskil. Sama ada dimasukkan zakarnya seorang pada kubul sama-sama khunsa. Atau duburnya sama-sama khunsa, atau kepada kubul perempuan, atau duburnya perempuan, atau kepada dubur laki-laki, melainkan jika wajib atasnya khunsa muskil mandi seperti diwati orang pada kubulnya, dan ia khunsa muskil mewati pada kubul perempuan. Dua-dua kena kat dalam. Dia wati orang pada kubul, kemudian pula orang pula wati pula. Orang wati pada kubul dia, kemudian dia pula wati pada kubul perempuan pula. Contoh yang mu khunsa. Ada dua kemaluan. Orang pergi wati mu pada kemaluan perempuan, kemudian pula mu pergi wati orang lain pula pada kemaluan perempuan pula. Ketika tu wajib mandi sebab dua-dua kan. Atau dubur laki-laki, atau laki-laki mewati pada dubur nyonya khunsa, maka batal puasanya khunsa tu. Kedua-dua payah dia sebut bahagian ni. Tu habis. Dan jika diwati di tubuh akan dia khunsa tu pada kubulnya, pada kemaluan sebelah depan nyonya khunsa, maka tiada batal dengan wati puasanya, tetapi batal puasanya pada pihak memasukkan ain pada rongganya. Tu batal dengan sebab memasukkan ain pada rongga. Dan demikian lagi batal puasa laki-laki dan perempuan yang diwati oleh khunsa, sebab masuk ain dalam rongganya seorang, bandingan seperti batal laki-laki yang mewati pada tubuh khunsa. Jika memasukkan sesuatu dalam rongga,
tarik sembelit yang kembali pun boleh batal lah. Apatah lagi menguatikan pada kubul atau dubur tadi. Habis. Dan setengah daripada yang membatalkan puasa mengeluarkan mani dengan yang lain berjima, sama ada haram seperti dikeluarkan dengan tangannya seorang. Dia panggil nakaha biyadin, nikah dengan tangan. Bulan puasa tu dia keluarkan mani dengan tangan dia sendiri. Batal puasa, batal. Apa hukum haram? Mengeluarkan mani dengan tangan sendiri pun dah berdosa lah. Buat pada bulan-bulan puasa lah dua kali berdosa. Ni kena ingat ni penonton yang melihat live ni. Tu hak muda-muda lagi, hak tak nikah lagi, jangan nakaha biyadin. Tu siapa tengok tu diki pada acak pada. Beringatlah cuti-cuti ni jangan ada kerja lagi tu puas cuti lama sangat sebulan. Nakaha biyadin, abdosa tu hukum dia adalah haram atau harus seperti dengan tangan isterinya seorang. Tangan isteri dia tak apa je, orang nikah dah. Puas tolong dia tak apa tangan isteri dia tak apa, tapi ketika puasa batal tu tak haram lah. Haram tu sengaja membatalkan puasa. Tapi kalau kata bulan biasa ni tak apa, harus. Atau gundiknya hambanya seorang, maka batal puasanya seorang dengan mengeluarkan mani tu dengan sendiri tu. Orang yang wadih, orang yang niatnya nyata, dan khunsa, jika tu bulatkan lebih, dan khunsa yang muskil, keluar daripada dua farasnya, maka jika salah suatu daripada keduanya, tiada batal puasanya khunsa dah. Dan syarat batal puasa mengeluarkan mani itu jika tahu ia seorang akan haram, lagi dengan sengajanya seorang, dan lagi dengan ikhtiarnya, dengan pilihannya seorang. Bersalah jika jahil ia seorang akan haram yang diuzurkan dia akan jahil, mana seperti ia seorang baru masuk Islam, atau kejadiannya jauh daripada ulama, atau dikeluarkan dengan lupanya, atau digagahi orang akan dia seorang, maka tiada batal puasa dengan dia dengan tersebut. Jadi hukum dia sama. Kalau sengaja tak boleh lah. Adapun dipaksa ataupun jahil dengan sebab baru masuk Islam, ataupun perkampungan yang jauh dari ulama, tadilah hak disebut 2-3 kali dah, hak itu tak apa. Dan demikian lagi batal puasanya seorang dengan izal, dengan mengeluarkan mani, dengan keluar mani. Dan demikian lagi batal puasanya seorang dengan izal. Izal mana keluar mani sebab bersentuh, sentuh paha gini ke apa ikulah, atau bercium atau berpeluk dengan perempuan, dengan isteri lah. Kalau peluk dengan perempuan tu haram tu dengan tiada berlapis, batal. Tetapi tiada batal puasa sebab keluar mazi. Mazi tak apa, bersalahan mazhab Imam Malik. Dan demikian lagi terbatal puasa dengan izal, dengan mengeluarkan mani, dengan keluar mani sebab bersentuh dengan laki-laki yang muda beliau. Bersentuh dengan amrak. Amrak, laki yang muda beliau, tiba-tiba keluar mani, batal puasa? Tak batal. Tetapi sunat mengqadakan puasanya seorang kerana yang demikian itu, demikian izal, sebab bersentuh dengan laki-laki yang muda beliau tu, supaya keluar ia seorang daripada khilaf. Maknanya ada ulama yang kata batal juga. Itu walaupun bersentuh dengan lelaki yang muda beliau, amrak lah.
sehingga mengeluarkan mani. Dia setuh ya. Ni doa lah. Doa. Tu tak kritikal je lah. Tu kena nikah, wajib nikah ni. Habis. Mas'alatun hazihi mas'alatun. Jika menggaru-garu ia. Apa lain tadi ni? Gelak pun. Jika menggaru-garu ia seorang akan zakarnya seorang. Sebab apa ada garu zakar dia tu? Kerana sangat gatal. Atau barang sebagainya gatal. Ikutlah gatal ke, ataupun ikutlah lah. Ada tungau ke, kena sekenik kan, atau pada nyamuk kan. Maka lalu ia seorang izal, tidak batal puasanya seorang hari. Garu-garu gatal lah, garu-garu keluar mani. Tak batal dalam puasa lah. Ataupun main takraw lah, main lipat ni dia bergesek dengan paha tu, keluar mani. Batal tak? Tak. Bukan sengaja lah. Kalau pisah pun sengaja. Dan jika gatal zakar nyonya seorang, dia gatal zakar dia, dan mana padahal diketahui ia seorang, mana kalau digaru nyonya seorang dia akan zakar, nescaya izal, nes keluar mani nyonya seorang. Dia tahu dah. Kalau dia garu ni, zakar dia gatal. Kalau dia garu, mesti keluar mani je. Lagu tu. Lagu mana? Maka ditilik. Tengok dululah. Jika tiada dapat ia seorang menahan dirinya seorang dari bergaru. Kalau tak garu tak boleh lah. Maka digarunya seorang jika izal maninya sekalipun, tiada batal puasanya. Dan jika sabar ia seorang, maka digarunya, maka keluar maninya, batal puasa seorang. Maknanya apa? Kalau masalah gatal tadi, dia yakinlah kalau dia garu mesti keluar maninya. Jadi kena tengok loh. Kalau dia tak tahan sangat dah, dia garu juga tak tahan ni, apa keluar mani. Itu tak tahan je. Tapi dia boleh tahan, jangan dia saja apa garu testing power ke apa ke, itu batal. Gitu. Ni umur bayar 20-25 ni ada ganah tu Dan tiada batal puasa sebab ihtilam, sebab bermimpi keluar mani. Dan tiada batal puasa sebab ihtilam, mana sebab mimpi sampai keluar mani. Tidur siang hari mimpi mimpi bertemu marka ke apa ke, sampai keluar mani, batal tak? Tak. Dan izal sebab bersentuh farak binatang pula dah. Ni diki yang ni. Jaga nano nano tu kambing sentuh farak nano, keluar mani dah puasa, batal tak? Tak ni tak. Atau sebab fikir. Nak fikir akan farak. Duk fikir terlampau pening aku kali. Duk mikir dan menilik dan menyentuh perempuan dengan berlapik, dan jika nipih lapik itu sekalipun kerana ketiadaan mubasyarah, maka ia hukum yang tersebut tadi, ataupun masalah yang tersebut tadi, seperti hukum ihtilam, seperti hukum bermimpi, tak batal. Hak keluar mani dengan sebab dia setuh dengan farak binatang, ataupun dengan sebab dia fikir, ataupun dengan sebab dia tengok, atau sebab dia menyentuh perempuan dengan berlapik, kesemua tadi tu tidak membatalkan puasa. Hukum dia seperti mana hukum ihtilam, hukum bermimpi sahaja. Mubasyarah tu maknanya menyentuh lah. Gitu menyentuh mubasyarah, menyentuh, berdepek kulit. Ni mubasyarah, bersentuh bersentuhan. Dan haram mengulangi bersentuh dengan berlapik jikalau tiada izal sekalipun. Sedap pula betul ya. Tak ada tu. Di atas kata Asnawi dan kata Zarkashi, tiada haram mengulangi melainkan dengan izal ia seorang. Dan haram
seorang puasa mencium atau menyentuh perempuan pada mulutnya orang, mulut nyonya perempuan, atau lainnya mulut, ikutlah paha ke apa ke, ikutlah kan. Dobik sini kopek ke, ikutlah. Jika tiada kuasa menahani dirinya daripada jima, takut cium-cium bawa pada jima nah, atau izal, kerana yang demikian itu mencium menyentuh tadi sebab pada membinasakan ibadah. Habis. Dan jika kuasa ia seorang menahani akan dirinya seorang daripada yang demikian itu cium bersemuara ataupun jima izal, yang demikian itu jima atau izal, maka tiada haram atasnya mencium dan menyentuh, dan tetapi terutama dengan dia dengan seorang meninggalkan dia akan mencium dan menyentuh. Hal lebih walaupun tak apa, tapi lebih utama tinggal, jangan cium, jangan menyentuh. Sebab takut terjadinya jima dan izal ni pada masalah suami isteri lah. Adapun kalau bukan suami isteri takat markah lah, itulah tak boleh ni. Itu tentu hukum dia tak boleh dah. Ni perempuan, maksud di sini perempuan tu isteri lah. Dan demikian lagi banyak cerita bab peluk bab cium je. Malik ilmu mimpi pula nah, naya pula nah. Berti nu kat tu sama esok pula pada kata musannif, dan demikian lagi. InsyaAllah sekali lagi pada tuan-tuan, perempuan, sidang penonton yang dirahmati, yang ingin menyumbang untuk majlis berbuka puasa di Pondok Sungai Bayut, boleh menyumbang melalui akaun pondok. Kemudian lepas tu sila nyatakan resit di WhatsApp saya, supaya senang untuk saya asingkan antara duit buka puasa dan duit yang lain. Jadi insyaallah wallahu a'lam. Aqulu qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.